ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Ilmi tadi, adalah merupakan satu bukit daripada bukit syurga. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda, Uhudun jabalan min jabal jannah. Uhud itu merupakan satu bukit daripada bukit-bukit syurga. Ini kenapa syurga ini dimasukkan dalam syurga? Kerana bukit Uhud ini dia mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang diakui ataupun yang diiktirafkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabalan yuhibbuna Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Mungkin Uhud itu adalah bukit yang dia mencintai kami dan kami juga mencintai bukit Uhud. Tonton hadirin yang kasih sekalian. Bukit ini dia tidak ada racun, dia tidak ada akal. Kita manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita akal dan juga nafsu. Malaikat Allah Ta'ala beri kepada mereka akal, tidak ada nafsu. Tapi kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini luas sekali. Akal pun ada, nafsu pun ada. Tapi binatang hanya semata-mata nafsu, tidak ada akal. Sebab itu martabat kita kadang-kadang lebih tinggi daripada malaikat. Kita juga apabila kita dikuasai oleh nafsu, kita lebih hina daripada binatang. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kalau bukit yang tidak ada akal ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mencintainya. Itu sebabnya mereka dimasukkan ke dalam syurga. Maka bagaimanakah kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri akal fikiran ini lebih berhak lagi, lebih patut lagi mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana maklum di Madinah ini juga berlaku. Kita tahu bahawa dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu tangga, anak tangga tempat pijak Nabi kata ada baca itu tempat malam. Bagi puasa ketika tempat itu tidak diguna lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dibuat mimbar yang baru. Dari satu ketika para sahabat mendengar tangisan seperti mana tangisan bayi dan meratap yang menangis. Maka lalu dia dengar berarti rata-ratanya yang menangis itu ialah Al-Jizamah. Ini perkara yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika satu ketika dulu untuk baca kitab di atasnya. Tiba-tiba Nabi kita meninggalkannya, lalu dia menangis. Jadi tangisannya itu kerana merindui dan juga mencintai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ulama mengomentari, mengomentkan bahawa antum ahaqqu an tashtaqu ila iman. Kamu itu lebih berhak, lebih patut, lebih sebenarnya cinta dan juga rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tempat kamar. Maka di sini dapatlah kita mengambil pengajaran bahawa sesiapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang merindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada syurga. Maka Nabi kita bersabda, man ahabbana kana ma'i fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mencintai aku, siapa yang mengasihi aku, dia akan bersama denganku di dalam syurga. Allahumma ja'alni min ahli
Amin. Tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, ketahuilah bahawa kata setengah ulama, Bukit Uhud ini panjangnya 7 kilometer. Panjang Bukit Uhud itu 7 kilometer. Tingginya 2 kilometer. Bapak tolong abang Sat. Ya. Kiblatain tolong abang. Tak apa. Minta maaf laluan nak tunjuk Masjid Kiblatain belah kiri. Berlakunya perubahan daripada Masjidil Aqsa ke Baitullah adalah Masjid Kiblatain belah kiri ni. Minta maaf kerana mengambil masa Baba. Minta maaf Baba. Kiri Baba, masya-Allah. InsyaAllah saya sebut sikit. Ini sabun balik. Saya sebut Masjid Kiblatain ni dulu. Kita lalu. Ataupun kita sambung yang 16 nanti. Kita sebut Masjid Kiblatain itu. Sampai pengajaran. Kita tambah antara Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. 7 kilometer. Tingginya 2 kilometer. Masya Allah. Lebih kurang lah. Atas sebagai perkiraan ahli-ahli yang mengira Masya Allah. jarak dia itu. Jadi agak besar kan. Ya. Baik. Maka dalam cerita Bukit Uhud ini seperti mana Al-Fadhil Ustaz Izmi menceritakan tadi berlaku peperangan Uhud. Jadi saya dah nak ceritakanlah daripada awal berlaku peperangan itu. Cumanya seperti mana yang disebutkan dalam peperangan Uhud ini, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. maka parah. Dan sebagaimana kita tahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luka parah kerana Nabi kita jatuh dalam satu lubang. Dan Nabi ini adalah seorang kafir. Jadi apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam lubang yang digali oleh Musa itu, maka ketika Nabi kita jatuh itu, maka datang syaitan dan melukai seorang Musa. Lalu dia berteriak di atas bukit, kata, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati, Muhammad dah mati. Jadi pada ketika itu tentera muslimin ini mendengar betul ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah mati. Maka di sini timbul 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka jadi hairan. Kepada golongan hayara. Katanya maka hairan, tercengang. Betul ke Nabi Muhammad dah meninggal? Betul ke Nabi Muhammad dah wafat? Betul ke? Jadi tercengang, confused, mati ke hidup. Kemudian golongan yang kedua, ada golongan kata, Muhammad dah mati dah. Bila Muhammad dah mati dah, kita jadi hilang semangat. Maka mereka ni patah balik ke Madinah Al-Munawwarah. Ini yang disebut golongan munafikin. Patah balik. Jadi kerana mereka ni berperang kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan yang ketiga pula, dia kata tak, kita kena teruskan juga perjuangan kita. Dan walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat, tapi kita kena junjung perintah Nabi, teruskan berperang, teruskan membagi perjuangan kita sampai kita menjadi kejayaan. Jadi di sini tuan-tuan dan orang yang tidak sekalian, kita boleh ambil pelajaran bahawa kita dalam menjalani syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, biarlah kita menjalani kerana Allah semata-mata, bukan kerana semangat, bukan kerana semangat, dan bukan kerana itu, kerana ini, tapi semata-mata menjunjung perintah Allah dan juga meninggikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam muka bumi ini.
alaihi wasallam. Maka itu satu pengajaran yang pertama. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita ketika mana datuk di dalam parit atau lubang yang digali oleh orang kafir itu, Nabi kita patah yakinnya, Nabi kita berdarah perut. Lepas itu Nabi kita Muhammad SAW dapat bangkit bangun daripada lubang tersebut. Dan walaupun dalam keadaan berat, susah, tapi Nabi kita bangkit juga. Kerana ketika itu Nabi kita Muhammad SAW memakai 2 helai baju besi. 2 helai baju besi, bukan satu helai. Allah. 2 helai. Allahumma salli ala Muhammad. Baju besi itu tuan-tuan nak tahu berapa beratnya? Satu baju besi itu berat dia ada 120 kilo. Allah. 120 kilo berat baju besi satu helai. Kalau 2 helai berarti 240 kilo. Siapa yang sanggup menanggung 240 kilo? Dan Panglima Zahir kita pun belum tentu. Minta maaf Allah. Dan 240 kilo, bayangkan Nabi kita cedera parah, Nabi kita sakit, tapi Nabi kita sanggup lagi bangun daripada lubang tersebut, bangun kemudian naik di atas satu sakhra, satu batu besar. Nabi kata Nabi kita ni masih lagi hidup dan teruskan berkorban. Maka pada masa Nabi kita Muhammad SAW nak naik di atas sakhra, batu besar itu, Nabi kita talat kerana 2 sebab. Yang pertama, Nabi kita luka parah, dan yang kedua kerana berat sebagai batu besi itu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dibantu oleh sahabat yang bernama Talha. Allahumma salli ala. Jadi Talha ini ketika itu tuan-tuan tahu tak? Dia sudah kena tikam 80 tikaman. Allah. Dia sudah ditikam oleh musuh 80 tikaman. Allah. Bukan 8 tikam, 80 tikaman luka di dadanya itu. Maka dia sanggup berusaha juga menjadikan dirinya ini sebagai tangga untuk Nabi kita pijak di atas belakangnya. Nabi kita nak naik di atas sakhra batu besar itu. Nak kata Nabi kita masih hidup dan teruskan perbuatan. Ketika itu sahabat yang mendengar sabdaan Nabi SAW, Nabi kita bersabda, "Awjaba Talhata al-jannata." Allah. Jadi wajiblah Talha itu masuk syurga. Ya Allah. Tuan-tuan kepada kata-kata, sebagaimana kita tahu, sahabat-sahabat ini ada ditanya al-mubashshirun bil jannah, sahabat-sahabat yang diberi jamin, yang diberi berita gembira, yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan masuk ke dalam syurga. Maka dalam para sahabat ini rasa nama Talha. Allah. Ini kerana apa? Mahabbah. Kerana apa tuan-tuan yang sekalian? Sayyidina Talha itu dijamin oleh Rasulullah SAW masuk syurga kerana dia membantu menolong Rasulullah SAW sehingga dia sanggup menjadikan dirinya itu sebagai tangga untuk Rasulullah SAW pijak di atas belakangnya kerana nak meninggikan kepada Allah. Jadi insya-Allah di sini kita ambil pengajaran. Siapa yang menolong agama Allah, siapa yang membantu agama Allah, siapa yang meninggikan agama Allah, siapa yang meninggikan syariat Allah, kalimah la ilaha illallah, insya-Allah syurga lah balasannya. Wala tajadilah kita ini ansarullah. Amin. Orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang membantu syariat Nabi kita Okey. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. InsyaAllah.
Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah sedikit sebanyak dan banyak lagi rasa-rasa sebagai pengedaran di sebalik Bukit Uhud ini. Selain daripada itu, kita kembali kepada Masjid Iblatin. Saya Allah. Abang ni pula. Okey, kita berhenti seketika. Di depan kita ni adalah Masjid Khandaq. Di sini berlakunya peperangan Khaybar. 10,000 musyrikin bersatu untuk membantai umat Islam. Nak bagi mati habis. Ni bukit ni Nabi duduk ni, kemah Nabi. Masjid Al-Fat. Yang atas bukit belah kanan ni, yang ikat bata tu masjid kemah Nabi. Dan ada semuanya semua 7 kemah. Ada Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Ini peperangan Khandaq. InsyaAllah kita tengok sini dulu supaya tak orang kata apa, tak potong feeling kita. Kita nak terus dengar pengkongsian daripada Baba. Tengok dulu. Sekejap lagi kita akan kongsi cerita tentang Khandaq. Di sini Nabi ikat perut kerana lapar. Musim sejuk, korek parit bersama para sahabat 20 hari lebih bertempur. Allah Ta'ala memberi kebenangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Jadi insya-Allah kita terus dengan perkongsian daripada baba kita. Kalau dah dia potong tak boleh. Kembali kita ke Masjid Iblatin. Masjid Iblatin itu seperti mana kita pergi ke Masjid Quba tadi. Kelebihannya sembahyang 2 rakaat seperti mana kita buat umrah. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu rak'atain fi Masjid Quba ka'umratan." Masya-Allah. Sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya seperti 1 kali umrah. Jangan silap faham. Tadi kita kata kita tak payah ke Mekah buat umrah. Sembahyang 2 rakaat Masjid Quba je kurang. Kacau. Jangan silap faham. Macam tu juga tak orang silap faham. Kita tak payah buat umrah di bulan lain dah. Kita main buat umrah di bulan Ramadan sudah pahalanya macam yang buat haji lah. Kan Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Dia yang kalut orang. Buat umrah di bulan Ramadan seperti mana menyamai kita buat haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita silap faham begitu. Kita tak bawa ke Mekah. Kemudian di Masjid Quba sudah dapat satu umrah. Ada. Jadi maksud seperti mana umrah tu pahala dia diumpamakan seperti pahala seperti umrah sah. Jadi begitulah juga kita sembahyang di Masjid Iblatin ini ada kelebihan. Masya-Allah. Iblatin itu maksudnya 2 iblat. Pertama kiblat di Masjidil Haram, atau kiblat di Masjidil Aqsa. Jadi puncanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang haris. Haris ni maksudnya orang yang sangat berlomba kepada iman orang-orang yang beriman. Masya-Allah. Nabi kita suka kalau banyak semua orang masuk Islam, semua orang beriman, semua orang masuk Islam. Kerana Nabi kita nak semua umat-umat dia ni masuk syurga. Itu rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang diceritakan tadi, Masa ini cerita tadi, walaupun tadi Khalid al-Walid dan berkuasa umpama dengan yang dulu menentang Islam, tapi bila dia masuk Islam, maka Nabi kita memaafkan kesemuanya. Ini rahmah al-muhdar, Masya-Allah. rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Allahumma salli Subhanahu wa ta'ala
ke atas kita dan Nabi kita Muhammad Ya, sallallahu alaihi wasallam kata Allah telah utuskan dia sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama atau doa keberagaman orang-orang di Baitul Maqdis, maka dia minta kepada Allah Taala palingkan kiblat kepada Baitul Maqdis. Jadi selama 16 atau 13 bulan dan berkurang atau berapa 16 bulan atau 13 bulan maka kita menghadap ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba Nabi kita dapat mencium takaburnya, egonya orang-orang di situ, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta supaya Allah Ta'ala tahrilkan kiblat kepada Masjidil Haram. Tahril maksudnya palingkan arah kiblat kepada Masjidil Haram. Jadi Nabi kita pun minta, maka di sini ada beberapa isu. Isu yang pertamanya bila Nabi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipalingkan arah kiblat ke Masjidil Haram. Artinya selama 16 bulan atau 13 bulan itu orang Islam berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Bagaimana dengan amalan mereka? Adakah amalan mereka itu sia-sia? Maka turun ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan iman kamu, iman mereka itu. InsyaAllah. Artinya tidak dibatalkan pahala selama berpaling kepada Masjidil Aqsa selama 13 bulan atau 16 bulan tadi. Baik. Kemudian tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian, apa kesyukuran ayat ini? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Tuhan kata kami terbang berbalik-balik wajahmu wahai Muhammad di langit. Bala-bala tengok Nabi kita duduk tengok. Bala-bala Tuhan nak pindahkan. Bala-bala Tuhan nak pindahkan. Bala-bala Tuhan nak pindahkan. Maka barulah Tuhan sebut fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Jadi fawalli itu antara Nabi kita minta dengan perintah memalingkan itu lebih kurang 17 bulan atau lebih kurang 16 atau 17 bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah pengajaran yang kita boleh ambil di sini? Pengajaran ialah kita tidak boleh gopoh, kita tidak boleh bergopoh-gopoh adalah apa diminta atau paksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan hajat supaya itu dengan cepat dan juga dengan segera. Cuba kita lihat, kita ini jadi gopoh. Contohnya lah, seperti kita baru saja melepasi bulan Ramadan, yang dimana kita tahu bahawa bulan Ramadan itu ad-da'awat mustajabah, doa-doa kita dimustajabkan Allah, al-zunub maghfurah, dosa-dosa kita maghfurah, al-hasanat mudha'afah, kebaikan kita kebaikan kita melipat kali ganda. Dan begitu juga doa-doa kita dimustajabkan. Tapi bersama kita ni berdoa di bulan Ramadan terlepas. Sampai tahun ni kita doa tak dapat lagi. Ada yang minta, ya Allah ya Tuhan aku, sampaikanlah jodoh tu, tak sampai lagi jodoh. Sampai lah minta, dapatlah jodoh tahun ni. Tahun ni pun tak dapat lagi jodoh. Jadi orang yang tak dapat jodoh ni dia kena kata rahmat. Kita doa tak dapat rahmat tu dapat jodoh. Tapi lagi kan kata dah. Dah. Pi tak tahu mak. Tak dapat juga.
Maka kita tanya doktor, Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala 17 bulan, 16 bulan. Kita siapa? Nabi Musa alaihi salam 40 tahun berdoa kepada Tuhan bahawa Tuhan terima doa dia. Kita siapa? Jadi kita berkata yang penting yang kita minta sahaja. Ya. Kita serahkan pada masa berhutang Allah Ta'ala sebabkan nak makbulkan nak terima doa kita itu. Maka sebab itu kita berhutang dan kita terus